di bawah kendalian teratak hadis yang diuruskan oleh tim sahabat kita yang namanya sama dengan saya. Baik, untuk malam ini sebagai siri yang pertama, kenapa kenal diri dulu ke? Macam mana? Boleh kenal diri sikit. Sebab dia berbeza. Saya tak pastilah sama ada dari sudut kelas kita ni one way ataupun two way communication, kan? Sebabnya dia ialah kalau one way dia lain, kalau two way macam kita kata mengajar dalam kelas biasalah ada interaksi, kan? Itu tengok macam mana. Baik, saya diberi nama Nik Muhammad Zaim bin Abdul Rahim. Nik Muhammad Zaim bin Abdul Rahim dilahirkan di Tumpak, Kelantan. Dan membesar di Wakah Baru. Kemudian menyambung pelajaran di Mahat Muhammadi Kota Baru. Mungkin bagi orang Kelantan dia tahulah sekolah Mahat Muhammadi ni antara sekolah yang tertua di Kelantan lah kalau sekolah agama, kan, yang tertua. Kemudian menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Al-Azhar, Mesir dalam bidang usuluddin pengkhususan hadis. Kemudian balik 94 sambung ke UKM Bangi dalam bidang di Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam dalam tentang pemikiran Islam, dan join UTM tahun 2000 dan sambung PhD dalam bidang hadis muamalat di Universiti Melaya. Itulah lebih kurangnya. Dan sekarang menetap di Bandar Tasik Kesuma, Beranang. Beranang ni border tak jauh lah, ada 10 km dengan border Negeri Sembilan. Mungkin sebagai orang tak kenal, kita sebut Semenyih. Kerana Semenyih dulu sebelum ni ada pilihan raya kecil, kan? Baik, jadi untuk malam ini, sebagaimana yang disebutkan tadi, apa yang nak kita bincangkanlah sebagai siri pertama tentang fiqh hadis ini. Mungkin tuan-tuan nampak tak? Kita ni saya kelas ke, ada ketua kelas ke, macam mana? Tu saya go terus ke? Pergi terus je Ustaz. Okey, sampai habis. okey, baik. Jawab lepas habis kelas. Okey, baik. Baik, slide yang saya sediakan ini taklah banyak, kan, simple sahaja dalam beberapa muka surat. Dan nampak ke ni buku ni yang saya tunjukkan? Ya, nampak. Okay, dan sebagaimana yang dah nampak oleh Amin, kita akan berpandukan kepada buku ini. Dan apabila saya bersetuju untuk nak mengajar buku ini kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mesej pada penulis dia, Dr. Omar, kata saya nak pakai buku ni, kan? Maklumlah sepatah nantikan, ialah benda tidak ada masalah dah, kita maklumkan sepatah dua kepada penulis dia bahawa saya akan menggunakan buku inilah dalam kuliah sekian. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, fiqh hadis ini, ini sebagai pengenalan. Biasanya kita ada beberapa perkara dan ini pun mungkin sebagai refreshment sahajalah, sebagai refreshment sahaja berkenaan dengan apa yang nak dibincangkan dalam masa 1 jam pada malam inilah. Pengenalan, kemudian definisi hadis, peranan hadis dan kaedah berinteraksi dengan hadis nabawi serta kesimpulan. Ini sebagai intro dalam masa 1 jam ataupun sekarang dah lebihlah 53 minit. Baik, sebagai pengenalan, siri pertama kuliah fiqh hadis ini menyentuh tentang definisi hadis yang saya kira tuan-tuan dan puan-puan dah pun maklum dan dah belajar sejak barangkalilah sekian lama tentang hadis dan sudah pun mengetahui tentang definisinya. Mungkin atas kapasiti saya sebagai orang akademik, saya akan menyentuh dari sudut kaedah dan metod. Biasalah kalau saya mengajar mana-mana, saya akan menyentuh, berikan
penjelasan tentang kaedah dan metod supaya audience, para pelajar ni dia boleh tahu dan dia boleh faham. Kan? Bukan hanya sekadar kita bagi definisi, okey, kata ulama sekian adalah begini, kan? Baik. So, definisi hadis, peranan sebagai sumber kedua perundangan Islam, dan yang ketiga ialah kaedah berinteraksi dengan hadis Nabi SAW. Baik. Tentang definisi ni saya tunjukkan yang ini saja. Hopefully kita boleh recall balik kan definisi dari sudut bahasa dan dari sudut istilah. Dari sudut bahasa dan dari sudut istilah, yang pertama sekali bahasa, kan? Ini cerita akademik dah sikit, mungkin dalam kalangan tuan-tuan pun ada orang yang akademik, kan? Baik. Anggaplah dia sebagai satu refreshment. Baik, dari sudut apabila kita memperkatakan suatu definisi dari sudut bahasa, sudah tentulah kita kena merujuk kepada kamus. Kan, perkataan hadis dalam bahasa Arab. Maka kita rujuk kepada kamus. Kamus ini biasalah kalau dalam kalangan orang yang belajar dalam bidang pengajian Islam, mereka disarankan untuk merujuk kepada beberapa kamus yang muktabarlah ataupun kamus yang besar seperti Lisanul Arab dan sebagainya. Jadi bila merujuk akan dapatlah keluar beberapa makna hadis, kan? Sebagaimana yang kita tahu kalau dalam buku yang ada pada tuan-tuan itu, hadis diberikan satu saja. Dalam konteks di sini ialah muka surat 9 Roman. Kan, hadis ialah dari sudut bahasa ada beberapa makna yang antara lain yang menepati kehendak perbincangan kita. Kan, suatu yang baru, bukan yang baru, kan? Ataupun khabar dan sebagainya lah. Jadi daripada beberapa makna dapat kita ambil satu ataupun dua yang menepati konsep, yang menepati konteks perbincangan kita, iaitu hadis merujuk kepada kata-kata. Kan? Okey, daripada situ pula para ulama biasa tiga lah kalau kita buka kepada mana-mana buku ataupun kitab yang ditulis oleh ulama, baik dulu ataupun yang kontemporari lah yang bersifat semasa ini, kita akan jumpa tiga jenis ataupun tiga kategori definisi yang diberikan oleh ulama. Yang pertama ulama hadis, yang kedua ulama fiqh ataupun pertama muhaddisin, yang kedua fuqaha, yang ketiga ialah usuliyun atau usuliyin. Samalah. Baik, adapun ulama hadis, mereka mentakrifkan hadis itu muradifun li sunnah, sama dengan sunnah. Apa itu hadis? Apa itu sunnah, kan? Jadi kalau takrif biasa, apa yang keluar kullu ma sudirak, apa yang keluar daripada Nabi SAW, sama ada min qaulin, kata-kata Nabi, fi'lin, perbuatan Nabi, ataupun takrir. Dan perbahasan panjang. Perbahasan panjang kalau tuan-tuan tengoklah dalam pelbagai kitab seperti As-Sunnah wa Makanu Fi Tasyri' Al-Islami, sunnah dan kedudukannya dalam kedudukan Islam oleh Dr. Mustafa Sibai, Dr. Muhammad Ajak Al-Khatib dan pelbagai lagi, kan? Jadi ada takrif yang panjang, ada takrif yang pendek. Artinya, ringkasnya, ulama hadis mendefinisikan hadis ini sebagai sesuatu yang keluar daripada Nabi. Kan mereka, orang kata apa, tak banyak sangat, mereka terus beramal. Kan? Baik, yang kedua ialah ulama fiqh. Ulama fiqh ini mereka mendefinisi hadis lebih kurang sama yang tadi saya tidak detailkan lah, kan, kerana perbincangan ini mungkin telah pun dibincangkan dalam kelas-kelas yang lain lah, terutama tentang usul ad-dirayah, kan. Biasa itu yang detail. Baik, jadi ulama fiqh ialah mereka melihat dari sudut hadis Nabi itu apa hukum, kan. Ada pun ulama hadis, apa yang Nabi buat itu sunnah, maka mereka proceed lah, follow sunnah, kan. Orang kata tanpa banyak soal. Adapun ulama fiqh ialah mereka melihat suatu perkataan ataupun perbuatan Nabi SAW itu apa hukumnya, kan. Kerana pada zaman tersebut, maknanya pada zaman awal, zaman 3 kurun yang pertama dan selepas, tak gerak slide tu. Slide PowerPoint macam tak gerak. memang tak gerak ini saja. Saya tidak buat banyak, kan, just
pasal benda dah ada dah. Baik. Jadi ulama fiqh ini mereka melihat dari sudut hukum. Misal kata Nabi puasa hari Senin, kan? Apa hukumnya? Nabi solat pada waktu duha contohlah, apa hukumnya dan sebagainya, sama ada dari sudut perbuatan apa dia panggil sebagai sunan ataupun hadis qauli kata-kata dan juga hadis fi'li perbuatan. Maka ulama fiqh melihat apa hukum, mana dari sudut hukum yang 5. Dan yang ketiga ialah ulama usul, mereka melihat sesuatu perbuatan Nabi itu dari sudut sebagai tanda ataupun dalil persyariatan. Nah, ada dalil persyariatan. Misal kata bab azan, kan Nabi respon, Nabi ajar, kan, ataupun bab selawat. Sahabat tanya kaifa nusalli alaika, sahabat tanya bagaimana kami nak selawat pada kamu ya Rasulullah. Maka Nabi ajarkan selawat itu merupakan dalil persyariatan terhadap suatu amalan, dan ini adalah apa kita tadi selawat. Contoh, ada dalil persyariatan. Sebab kita ingat bahawa Nabi SAW ini sebagai qudwah hasanah, kan, dan yang penunjuk jalan kepada kehidupan manusia. Baik, kita pergi kepada yang kedua lah, peranan hadis. Ini juga saya kira tuan-tuan pun maklum, cuma kita nak refresh. Kalau dalam buku ada muka surat 9 tadi. Okay, kedudukan hadis sebagai sumber hukum dalam perundangan Islam, berfungsi sebagai sekian-sekian. Jadi kalau tengok kepada penulisan memang cukup banyaklah, ada buku-buku yang khusus pun yang ditulis berkenaan dengan tajuk ini. Baik, yang pertama ialah penegasan terhadap Al-Quran. Penjelasan terhadap Al-Quran. Penjelasan terhadap Al-Quran, dan ada diberikan pendetilan sedikit sebagai, ini kata-kata penerbit dalam buku ini, muka surat 11 Roman. Baik. Yang kedua ialah penegasan terhadap hukum hakam yang terkandung dalam Quran. Yang ketiga ialah menentukan hukum baharu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang keempat ialah memansuh. Eja Melayu mansuh, kan, walaupun dia asal daripada perkataan Arab, kan. Jadi nasikh mansuh dengan kha, Melayu pakai ha. Jadi memansuh ketetapan hukum yang terdahulu dalam Al-Quran. Ini secara ringkaslah, dan kalau kita tengok detail ada disebutkan. Pertama, bayan ada 4 jenis takrir, yakni penetapan ataupun hadis sebagai penyokong penguat kepada keterangan Al-Quran. Contoh mudah, kan, tengok dalam buku dah. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW ada bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan di atas 5. Yang pertama syahadah. Yang kedua iqamis solah, mendirikan solat. Yang ketiga wa ita'iz zakah, keluar zakat. Yang keempat wa hajjil bait, naik haji. Dan yang kelima ialah wa shaumi Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan. Dan hadis ini hadis Bukhari, mana hadis yang sahih. Hadis ini berperanan sebagai penguat kepada nas Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran kita maklum, Al-Quran menyebutkan aqimus solah, kan, dirikanlah solat. Maka datang hadis Nabi SAW menguatkan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Baik, yang kedua ialah juga muka surat 11 Roman, bayan tafsir. Tafsir sebagai penjelas, secara rinci ataupun detail terhadap ayat-ayat sebagaimana disebutkan dalam buku ini. Hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita jangan keliru. Kan mungkin ada sebahagian orang mengujahkan, bila masa kamu solat? Tak. Memanglah kita tidak tengok Nabi solat. Tapi apabila kita membaca hadis-hadis Nabi SAW dalam perihal solat, dalam kitabul solat, kitabul azan, kitab inilah yang berkait dengan solat. Kerana para ulama hadis ini dia tidak sepakat untuk buat satu tajuk tentang solat ini, okey, letak nama kitabul solat. Tak. Kan ada dalam Al-Bukhari kitab Al-Azan, kitab Mawaqitus Solah, kan ada perbezaan, kan, dalam apa kita kata menentukan tajuk-tajuk ataupun tema-tema. Baik. Jadi
Sebab sebagai orang menghujahkan bahawa kamu tak pernah tengok bagaimana kamu dapat faham hadis ni, sedangkan yang dimaksudkan itu ialah sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Artinya apabila kita mempelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan solat, kan, maknanya ini sebagai tafsir mujmal, kan, tafsir mujmal, hadis yang memberi penjelasan secara rinci tentang solat. Maka kita pun belajarlah satu, kan, berkenaan dengan solat. Dan hari ini mudah, kan, hari ini mudah untuk kita dapatkan sumber, dan orang awam pun mudah, kan. Cuma kita guide orang awam, contohlah, kan, orang yang tidak ada basic Islamic studies, contohlah. Jadi kita guide, dan akhirnya mereka cari-cari, dan kadang-kadang mereka tadi itu usaha yang gigih, bersungguh-sungguh, mereka lebih alim, lebih mengetahui daripada orang yang mengajar dari sudut menekuni apa yang diajarkan tadi. Baik, yang kedua ialah selepas daripada tafsir al-mujmal, menerangkan yang umum. Yang kedua ialah takhsisul am, seperti kaedah bagi harta pusaka. Kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran surah An-Nisa, kan, ayat 11 dan 12 rasanya, kan, tentang An-Nisa. Jadi mengkhususkan tentang perihal pembahagian faraid ataupun harta pusaka. Dan yang ketiga ialah taqyid al-mutlaq, menentukan yang mutlak ataupun membatasi kemutlakan Al-Quran. Misalnya tentang faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan tak kat mana, kan, maka peranan hadislah yang memperincikan ataupun menjelaskan tak kat mana tangan dan bagaimana pelaksanaan hukum potong tangan itu dilakukan. Bukannya hanya sekadar okey, potong tangan, Quran kata potong tangan, tu bila sabit kesalahan, ambil tangan tersalah, potong. Tidak, kan? Itu adalah kata-kata orang yang jahil, kan, orang yang jahil. Jadi secara tak langsung memburuk-burukkan imej Islam kepada umat Islam dan kepada umat yang bukan Islam. Kemudian yang keempat ini ialah bayan an-nasakh, iaitu hadis yang memansuhkan hukum yang telah dijelaskan Al-Quran. Mungkin tuan-tuan ingat lagi tak, asy-syaikhatu wasy-syaikhu, kan, orang tua yang berzina, lelaki dan perempuan, kan, ayat tadi ini dah pun dimansuhkan, tidak ada. Dan perihal ada ayat yang dimansuhkan dan juga ada ayat yang masih kekal dan tetapi hukumnya telah dimansuhkan. Betul tak? Kalau baca bab riba, kalau baca bab minum arak, jangan kita ambil yang awal. Kalau ambil yang awal, contohlah bab solat, apa bab minum arak, wala taqrabus solata wa antum sukara. Kukutlah orang yang salah faham, kan, dalam memahami nas. Dia kata okey, maknanya boleh solat lah, kan, minum dulu dalam masa 30 minit, contohlah, kan. Sebab apa? Sebab Quran kata jangan kamu menghampiri solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, artinya boleh minum. Sedangkan ayat tadi itu dah dimansuhkan hukumnya, contohlah, kan. Jadi ketetapan ini dapat kita ketahui apabila kita menelaah ataupun mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, kan, iaitu dalil syarak yang dapat menghapus ketentuan yang telah ada kerana datangnya kemudian. Dan yang keempatnya ialah bayan tasyri'. Bayan tasyri' artinya, kalau yang atas ni yang ketiga lah, menentukan hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kita maklum tak tuan-tuan bahawa Al-Quran dia banyak menggariskan soal prinsip, kan, soal prinsip yang asas, manakala yang rinci ataupun yang detailnya diperjelaskan oleh Nabi SAW. Kalau macam kata tadilah, kalau bab solat, kan, kita solat maghrib 3 rakaat, kita solat maghrib isya 4 rakaat, ada jamu, ada kuasa, Quran hanya sebutkan secara prinsip saja dan yang detailnya adalah Nabi. Adapun yang ini, hukum yang baru ini, hadis menciptakan hukum syarak yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Dan ulama berbeza pandangan tentang fungsi sunnah sebagai dalil pada sesuatu yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Cerita misalnya tentang keharaman jual beli dengan pelbagai bentuk lah hari ni, kan, pelbagai bentuk dalam sistem urus niaga dan jual beli hari ni.
apatah lagi dalam konteks masa kini. Kan? Macam-macam lah yang ada. Yang tadi itu halal ke haram. Kan? Ataupun syubhah. Jadi inilah dia hukum jenis yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran, ataupun kalau dijelaskan pun mungkin suasana berbeza. Misal kata zaman bila? Zaman tahun 500 Hijrah contohlah, dengan kita dah 1400 kan. Mungkin perbezaan dari sudut persekitaran dan seumpamanya lah. Baik. Kemudian yang ketiga ialah ini juga faktor perselisihan. Kita dah masuk dah. Sebab bila mana kita menyebut tentang hadis Nabi SAW, ini juga sebagai refresh. Hadis terdiri daripada dua. Kan? Yang pertama adalah sanad, the chain of reporters. Yang kedua adalah teks ataupun matan hadis. Kan? Jadi sanad dan matan. Jadi apabila kita meneliti kitab-kitab hadis ataupun kita tengok kepada hadis Nabi, kita ambil pick up sebagai sampling lah. Kita ambil, saya tidak sertakan di sini. Jadi kita tengok, okey, kita tahu hadis Nabi. Kan? Jadi bagaimana nak cari? Bagaimana nak apa kita kata, nak pastikan yang ia itu adalah hadis Nabi. Saya ingat lagi, saya belajar subjek takhrij kan, dengan Dr. Abdul Mawjud Muhammad Abdul Latif tahun 3 dan tahun 4. Dia bagi hadis ni, contohlah katakan dia bagi hadis yang sebaris je. Saya lupa nama apa hadis ni. Dia bagi okey, masuk library. Tuan-tuan bayangkan tahun 90 kan, ini tahun 2022, 32 tahun lepas. Tahun 3 masa tu di Al-Azhar. Jadi masuk library, zaman belum ada internet lagi kan, software belum ada lagi. Kalau internet dah ada, rasa tak ada lagi masa tu kan. Jadi masuk library, dipanggil menggunakan kaedah al-istiqra' wa tatabbu'. Belet selai-selai. Kan? Belet selai-selai, bukalah kitab sekian untuk nak mengetahui hadis yang kumpul dibagi. Baik, jadi yang pertama ialah penilaian terhadap status atau keadaan perawi hadis. Yang ni mungkin kalau dalam kelas Maulana kan, dia dah bincang satu-satu kelas usul adirayah kan, dan kuliah-kuliah kalau yang follow lah, maknanya detail satu persatu tentang perawi hadis, dan ada ilmu kan, tentang biografi perawi ataupun ilmu dipanggil ilmu ruwat ataupun rijalul hadis kan, ada, dan banyaklah buku yang dihasilkan oleh ulama seperti Tahzibut Tahzib dan Takribut Tahzib oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, buku-buku ataupun kitab-kitab tentang kritik perawi ni kan, nuqat, apa lagi dan pelbagai lah kan, untuk nak menentukan perawi ini, kalau bahasa kita ini apa kita panggil, credible or not kan, dia ada dia punya stages. Dan saya tak pastilah sama ada dalam kelas kita ataupun mungkin kelas-kelas yang lain kan, sebab kita tidak fokus kepada pengkajian tentang al-jarh wa ta'dil. Kita tidak bincang tentang tentang ahwalur ruwah, keadaan perawi kan. Poin kita adalah bincang tentang fiqh hadis. Tetapi fiqh hadis ini mestilah hadis yang sahih lah, yang kita dah accepted, yang makbul, barulah kita boleh go through. Kalau hadis yang tidak sahih, hadis yang maudhu' ataupun hadis yang dhaif jiddan dalam konteks perbincangan akidah dan ibadah, kita KIV saja kan. Baik, jadi penilaian status hadis kalau dalam buku ni pun ada. Dia masuk bahagian kedua, kata pengarang, iaitu dengan muka surat 17 Roman. Fiqh hadis 10 kaedah asas menilai dan memahami hadis. Baik. Mungkin tuan-tuan boleh tengok satu muka surat berapa sini ni. Muka surat berapa? Muka surat 23 Roman. Kan? Baik, yang pertama ialah tadilah penilaian status perawi. Saya juga tidak go through lah, tidak bincang secara detail. Mungkin kalau ada persoalan akan nanti mungkin bolehlah. Baik. Kalau saya sebagai sampelnya, misal kata kita jumpa dalam hadis, okey, orang yang nama Sufyan. Kan?
Jadi para ulama hadis dia kena identify siapa Sufyan ini. Kan tak ada bin. Tiba-tiba nama Sufyan seketul. Okey, dia berada pada bila? Lapis ketiga. Maknanya lapis ketiga ni sama ada dia tabi'in ke tabi'in ke, maka para ulama hadis yang kemudian setelah hadis ini dibukukan kena identify, kena kenal pasti supaya tidak tersilap orang. Kan kita bagi umpama lah, kalau saya duduk di Selangor ni, duduk di Semenyih ni, kalau kita kata Sufyan ni, okey, dia ambil ilmu daripada mana? Daripada si Fulan duduk Batu Pahat. Kan? Siapa, mana tengok duduk Batu Pahat ke, duduk di Ipoh ke, jadi tengok ada atau tidak pertemuan dengan antara guru dan murid tadi untuk nak memastikan bahawa memang betul nama Sufyan ni ialah Sufyan sekian, tidak orang lain. Begitu telitilah, kan? Baik, itu cara ringkas lah. Baik, yang kedua ialah ittisalus sanad, bersambung sanad. Bersambung sanad mesti maknanya antara perawi yang tadilah dia bertemu, dia ada syarat-syarat dia. Kalau dalam kitab Syurut A'immah Al-Khamsah, kata silap saya, ada oleh Abu Tahir Al-Maqdisi, kan saya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Jadi syarat ketat yang digunakan ataupun yang diaplikasikan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang bersambung sanad ini. Dan kita pun maklum tuan-tuan, untuk jadi hadis sahih kan mesti memenuhi fulfill 5 syarat. Pertama ittisalus sanad. Yang kedua adalah rawi. Yang ketiga apa ya? Dhabtul rawi. Yang keempat adamun syaz, tidak ada yang pelik-pelik, dan juga adamun illah, tidak ada kecacatan. Kan? Pada sama ada perawi ataupun pada teks hadis. Dan yang ketiganya ialah dalam buku surat 25. Tambahan dalam matan maupun sanad. Seringkali berlaku perselisihan dalam sanad antara dua orang perawi atau lebih. Jadi salah seorang daripada mereka tambah nama perawi yang tidak disebutkan oleh perawi lain. Jadi justru sebuah sanad yang pada asalnya mauquf menjadi marfu'. Kan? Mauquf dia ada sudut yang disandarkan kepada Nabi. Kalau suatu riwayat daripada Nabi disandarkan kepada Nabi, maka hadis tadi hadis marfu'. Kan? Yang kalau riwayat daripada sahabat hadis mauquf. Yang ketiga kalau tabi'in artinya hadis maqtu'. Baik. Jadi ini ada tambahan. Bila tambahan nak identify yang mana betul-betul original. Kan? Ada yang tambahan. Bagaimana yang perlu dia perlu diperhalusi. Kerana dia menjadi salah antara punca ataupun faktor berlakunya perselisihan dalam kalangan ulama untuk menilai hadis tadi. Dan yang keempatnya ialah tarjih, hadis muttarid. Hadis muttarid ini hadis yang panggil bercelaru ataupun hadis yang bercampur aduk lah. Hadis yang berlaku pertentangan antara riwayat, sama ada dalam sanad maupun dalam matan. Yang kedua ialah naik taraf hadis dhaif. Kan? Saya lebih suka menggunakan istilah Arab. Saya tak guna hadis lemah, walaupun dhaif itu maknanya lemah. Tapi bagi saya dia adalah istilah. Sama juga hadis hasan, kan, hadis baik. Tak, kan, kita guna istilah yang diberikan supaya nampak mana kita dapat memahami. Kan, kita dapat memahami, menjiwai apa yang disebutkan oleh para ulama hadis, terutama yang mutaqaddimin. Baik, naik taraf hadis dhaif yang berbilang sanad. Dan hadis dhaif ini dia adalah mungkin kalau dalam perbincangan yang lebih detail dipanggil syawahid dan mutataba'at. Maknanya oleh kerana banyak hadis ini kan daripada riwayat-riwayat yang dhaif dan akhirnya dinaik taraf menjadi hasan li ghairi. Kan? Naik taraf sebab apa? Dia border kan antara dua payung, satu payung makbul iaitu sahih dan hasan, dan dua bahagian masing-masing, dan yang satu lagi ialah payung mardud yang tolak. Yang tertolak maknanya ada 3. Yang pertama dhaif, yang kedua dhaif jiddan, yang ketiga ialah
maudhu' ataupun palsu. So sekarang border. Bila hadis ni hadis yang dhaif, kan, nak angkat, nak lintah border sebelah, nak masuk pagar sebelah, yang ni kena hati-hati. Walaupun dia ni ada banyak hadis yang menyokong tadi tu, kena betul-betul meneliti, dan inilah yang menjadi antara punca, kan, perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Ini perkara biasa tuan-tuan nak, kalau kita tengoklah. Sebab ada ulama yang agak syadid ataupun yang agak ketat dalam menilai suatu hadis, ada ulama yang agak tasahul. Kan, tasahul bermudah-mudah. Pelbagai faktor lah, pelbagai faktor yang ada pada ulama tadi. Kita bila kita mengaji ni jangan mudah lupa mulut. Jangan cepat melatah, jangan lupa mulut. Mungkin ada apa kita kata, justifikasi atau pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh ulama tadi yang kita tak tahu, kan, mungkin maklumat kita tidak sampailah. Baik. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang terakhir di sini ialah kaedah berinteraksi dengan hadis. Satu buku lah, saya ada, mungkin tuan-tuan pun ada, buku yang top dah, tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Kaifa Nata'amal Ma'a Sunnah Nabawiyah, dan satu lagi untuk Quran, Kaifa Nata'amal Ma'a Quran, gitulah, kan. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran dan bagaimana kita nak berinteraksi dengan hadis Nabi. Ini yang ada, kan, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, terbitan tahun bila ni, 94. Jadi ini yang asas, kan, asas yang diminta oleh Triple IT di Virginia, Amerika Syarikat. Dr. Jabir Toha Al-Alwani minta Dr. Yusuf Al-Qaradawi tulis buku ini, dan adalah beberapa buah buku yang diterbitkan oleh Triple IT yang saya rasa mungkin kalau tuan-tuan boleh ada, kalau boleh dapatkan buku tadi, walaupun buku dah lama dah, tak tahu, mungkin ada diterbitkan semula lah, kan, dalam bahasa Melayu ataupun dan terjemahan. Baik, jadi dan daripada buku ini lahirlah pelbagai lah yang kemudian, kan, yang ditulis oleh ulama ataupun juga apa panggil sarjana moden ini, yang berdasarkan kepada buku ini, dan mereka buat penambahbaikan terhadap 8 kaedah yang digunakan ataupun yang dikemukakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Dah meninggal dah pun baru ni tak, kan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dan menempatkan beliau dalam kalangan allazina amanu wa amilus solihat. Baik, yang pertama ialah bila kita jumpa satu hadis, kena faham hadis tadi tu menurut Al-Quran, kan, kerana dia tally. Ini saya pun juga tidak detail lah, saya tidak detail secara satu persatu. Saya tidak detailkan satu persatu memahami sunnah menurut perspektif Al-Quran. Sebab kalau nak, tuan-tuan boleh refer ataupun juga mungkin boleh bacalah secara mendalam. Maknanya ialah mesti mengikut kehendak Al-Quran, iaitu kehendak sahibul wahyi, kan, kerana hadis itu diturunkan ataupun diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad respon antara lainlah untuk memberikan penjelasan, pentafsiran kepada ayat-ayat Al-Quran. Baik. Yang kedua ialah menghimpunkan hadis. Contohlah, kan, kalau tuan-tuan buka tajuk yang pertama tentang 70 firqah, kan, 70 firqah ataupun kelompok golongan. Jadi kumpul belaka, cari hadis dalam pelbagai, dan hari ni mudah bandingkan dengan zaman saya mengaji dulu, kan, pergi library buat keluar satu-satu ni, satu-satu. Kalau pelajar hari ni duduk depan komputer, keluar, kan, benda dah online pun, begitu mudah, pantah dan cepat sekali untuk nak cari bahan. Bandingkan dengan zaman saya mengaji 32 tahun dulu, masuk library, okey, tanya satu, kan, nak memang baung kitab ni, memang nak termuntah. Jadi kita himpunkan hadis tadi. Mana kalau hari ni juga sebagai tematik lah, kita kata hadis tentang apa? Tentang puasa sunat, tentang solat malam, tentang apa, kan? Kita kumpul belaka dan kemudian kita pun saring. Saring, okay, yang mana yang makbul, yang mana yang apa, mardu,
kan, dan sebagainya. Kita kelahkan dulu. Okey, yang makbul, okey, kita letak sebelah sini, sebelah kanan, yang mardud sebelah kiri. Kan, maknanya hadis dhaif dan hadis dhaif jiddan. Kan? Hadis palsu kita letak, kan, kita tak ambil lah. Dan lepas daripada itu adanya penyelarasan ataupun nak tarjih, sebab ada kalanya hadis-hadis ini dia saling bertentangan ataupun bercanggah antara satu sama lain. Kan? Misalnya bab ziarah kubur, kan, pada peringkat awal Nabi larang. Tak, kemudian Nabi kata boleh, kan? Jadi benda macam ni kita kena faham. Sama juga ayat Quran tadi. Dan ayat Quran dia ada urutan ayat riba, ayat judi, arak, kan, contoh tak. Jadi ada turutan dia. Maka bila kita baca, kena baca dan faham mengikut kaedah dia. Baik penjelasan ataupun tarjih antara hadis yang bercanggah memang tidak akan bercanggah. Kecuali kita yang tak faham ataupun memang satu lagi spesial lah untuk nak putar belik hadis tadi bagi menentukan suatu kepentingan kita. Yang keempatnya ialah memahami hadis sebagai melalui sebab wurud. Kalau Al-Quran Al-Karim ada sebab nuzul, kan, tidak semua ayat ada sebab nuzul. Dan hadis pun sama juga. Tidak semua hadis ada sebab nuzul, sebab berlakunya hadis tadi. Kan, ada kalanya menerusi pertanyaan sahabat, lalu Nabi jawab. Kan, ada kalanya tidak, bila turun wahyu, Nabi baca Quran dan Nabi bagi penjelasan terhadap ayat tadi, kan, dan pelbagai lagi lah. Jadi ada sebahagian hadis yang ada sebab urut ataupun sebab muncul hadis dan sebahagiannya tidak ada. Dan dalam hal ini pun ulama pun ada menyusun kitab-kitab berkenaan dengan sebab buruk hadis ini. Kemudian yang kelimanya ialah membezakan antara wasilah yang boleh berubah dengan tujuan yang tetap. Dia ada di sini kalau kita tengok kepada yang buku Dr. Yusuf Al-Qadawi ni, memang detail lah yang dibincangkan. Apa di sini disebutkan? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kan, bagaimana berlakunya isu apa dia panggil pendebungaan ataupun tut, kan, pokok. Kan. Kemudian yang ke-7, yang ke-6, kita kena juga bezakan antara hadis tadi itu kata-kata ataupun majas ataupun hakikat. Kan, macam Quran jugalah ulama berbeza tentang perkataan ataupun ayat la mastumul nisa. Maka dalam hadis Nabi pun ada juga, kan, ada juga. Jadi yang inilah yang kita kena praktis. Tidak semudah itu tuan-tuan. Dan ini kadang-kadang berlaku dalam sebahagian masyarakat kita. Jumpa satu hadis terus buat kesimpulan. Kan, tak boleh. Kena hati. Kalau begitu lambatlah Ustaz. Memanglah nak kena betul-betul teliti, cermat untuk nak menghasilkan suatu rumusan ataupun kesimpulan. Bukannya gopoh-gapah. Yang ini maksudnya ialah hakikat ataupun majas. Kan? Kalau dalam buku ni ada disebutkan sebagai contoh apa dia. Contoh lain hadis kursi yang masyhur, in taqarraba abdi ilayya bishibrin. Apabila hamba-ku hampir kepada aku satu jengkal, kan, aku hampir kepadanya satu hasta. Jika dia hampir kepadaku satu hasta, aku hampir kepadanya satu depuk. Tak. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadaku dengan berlari anak. Jadi kita faham hadis ini ni, hakikat ke majas? Kan? Ini hadis majas tau. Jadi golongan Mu'tazilah menimbulkan prasangka buruk
kepada ulama hadis kerana mereka meriwayatkan hadis-hadis yang sebegini. Jadi bagi mereka, dia kata, golongan Mu'tazilah ni kata hadis ni menyerupakan Allah dengan makhluk dari sudut hampir. Kan? Jadi kita kena faham makna ini dari sudut perumpamaan, majaz. Kan? Sedangkan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kan? Tidak sama dengan makhluk. Mana mungkin Allah itu sama dengan makhluk. Dari sudut hampir, berjalan, berlari anak dan tidak layak dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Kemudian yang apa lagi? Yang ketujuh, Okey, yang ketujuh membezakan antara yang ghaib dengan yang nyata. Biasanya, okey, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini ada sebahagian aliran dalam Islam seperti Mu'tazilah. Biasa Mu'tazilah ini adalah golongan yang mendahulukan akal daripada nas ataupun daripada wahyu. Jadi mereka tolak hadis-hadis yang pada pandangan mereka akal, pada pandangan akal mereka, kan, mana tak logik tak ada. Tentang apa dia? Soalan malaikat terhadap orang mati dalam kubur. Kan? Tentang perkara yang berkaitan dengan azab kubur ataupun nikmat kubur. Begitu juga dengan hadis-hadis berkenaan dengan orang mukmin melihat Allah di syurga nanti. Kan? Apa? Mizan ataupun sirat dan sebagainya lah. Jadi mereka tolak. Kan? Ada juga dalam kalangan sebahagian ataupun segelintir masyarakat kita yang menolak hadis ini. Baik, kemudian yang terakhirnya, saya tidak detail, saya tidak detail satu-satulah. Yang ke-8-nya ialah meneliti makna lafaz hadis. Untuk memahami suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tepat, mestilah kena buat penelitian terhadap lafaz yang ada dalam hadis. Kena buat penelitian terhadap lafaz yang ada dalam hadis. Kerana makna suatu lafaz itu berbeza antara walaupun lafaz yang sama konteks. Bahasa Melayu pun sama juga ada. Bahasa Melayu. Ada perbezaan. Yang penting adalah kita faham konteks. Kita faham konteks hadis tadi itu keberadaan di dalam susunan ataupun struktur ayat tadi. Jadi begitu juga antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kan? Maka orang ramai buat istilah. Suatu lafaz menunjukkan makna tertentu. Baik. Antara yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi lah. Dia kata orang Arab zaman ini menamakan pengambilan gambar secara potret taswir. Taswir ni kalau ingat dulu-dululah kan, orang kalau kita pergi ke haram, ke Mekah lah terutama kan, taswir ambil kamera tu. Haram taswir. Jadi bagi mereka haram kerana pemahaman mereka taswir ialah menggambarkan. Yang menggambarkan artinya semacam kita ukir benda lah tak kan. Seperti menggambarkan sesuatu kan sebagai nahat. Yang menurut ulama salaf dinamakan sebagai malahu zik. Iaitu benda yang ada bayang. Dan benda ni yang diharamkan. Kan. Dia berbeza lah kalau ukir patung. Kalau dalam konteks gambar. Dan tuan-tuan perhati tengok tahun 80-an, malah tahun 90-an pun. Bila dah ada internet masuk, zaman orang duk selfie belakang, diharam kerana boleh mengganggu. Tapi Saudi dah rasanya okey lah. Membenarkan walaupun secara tak langsung untuk taswir, untuk nak bergambar di tempat-tempat yang tertentu.
Baik, jadi bermakna pemahaman terhadap suatu istilah itu juga berbeza. Kan? Jadi kita kena semak. Kena semak. Tak boleh jumpa satu, terus kita terus maknanya kita buat kesimpulan bahawa yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah sekian. Sedangkan dia membawa kepada maksud yang lain. Banyaklah contoh, cuma kita tidak bincangkan di sini. Misalnya kalau hadis berkenaan dengan kalau ayat Quran banyaklah wa makarallah wallahu khairul makirin, artinya salah guna ataupun salah faham terhadap perkataan makar dalam Quran. Macam juga perkataan fitnah, kita maklum tak, kalau itu ayat Quran lah, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah di sini bukan fitnah sebagaimana yang difahami sebagai ujian ataupun musibah dalam makna bahasa Arab. Dia berbeza dengan makna bahasa Melayu. Kan? Dia tak sama. Itu perbezaan dari sudut makna lah. Baik. Okey, kemudian yang lastnya ialah sebagai kesimpulan. Sebagai mana tadi dia? Mana lah? Kita cuba cari sekejap. Mana? Bukan window. Saya tak berapa familiar sangat ni pasal dah lama tinggal guna kami di kampus, kita guna Webex ataupun kalau share yang screen tadi. Window ke? Entire screen. Bukan tak? Oh, ada window. Okay, sorry. Okay, yang last. Lepas daripada yang ni, artinya meneliti terhadap makna lafaz hadis supaya kita dapat memahami dengan lafaz yang betul. Dan sebagai kesimpulan perbincangan kita pada malam ini, kita balik semalam nak kompres. Kan hadis Nabawi kita maklum sabda Nabi SAW yang merupakan sumber kedua dalam syariat Islam. Dan untuk nak faham hadis Nabi ni, dia ada kaedah ataupun metod yang tertentu yang telah digariskan oleh para ulama, terutama dalam konteks model kita lah. Kan? Buku-buku ada yang ditulis terutama oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebagai perintis, dan banyak lagi karya-karya yang kemudian lah. Baik, ketelitian dalam memahami hadis akan dapat menghasilkan suatu pemahaman yang betul. Dan juga pemikiran serta amalan yang menepati maqasid sunnah sebagaimana yang dikehendaki. Kadang-kadang berlaku salah faham. Bila salah faham, maka kan cara fikir kita, cara buat kita pun salah. Tidak sebagaimana yang dianjurkan oleh hadis Nabi SAW tadi. Baik, kita ada masa lagi. So, saya kira kita berhenti sini dulu untuk kuliah. So, kita buka untuk soalan lah kot. Kan, 9.50. Ke macam mana? Ada soalan ke puan-puan, tuan-tuan? Cik Roslan dari mana ni? Daripada Kuala Terengganu. Oh, Kuala Terengganu. Ya. Ada soalan ke? Ni? Untuk pertama ni belum ada lagi lah. Pengenalan baru. Ya, sebagai pengenalan baru. Cuma saya tak tahulah, maknanya saya belum dapat gambaran apa dia. Kalau pelajar, contohlah kata tak, saya dah ada bila kita pertemuan, okey, nak tahu juga background. Kan, nak tahu juga background, kemudian nak bermula daripada mana, pasal apa. Kan dalam istilah pedagogi ni orang panggil andragogi tak. Nak mengajar orang dewasa ni, dia berbeza dengan mengajar budak fresh. Kan?
dan juga pengalaman pengalaman audience. Kan pengalaman pelajar ni juga berbeza-beza di segi adalah pengalaman hidup, tahap pendidikan, persekitaran, kan. Jadi pun nak kena tahu. Sebab kadang-kadang contoh ginilah. Walaupun saya ni terdidik dalam disiplin hadis, tapi ada benda yang mungkin banyak saya tak tahu. Dan mungkin tuan-tuan diri sebagai profesional dalam bidang sekian, ada yang accountant, ada yang engineer, ada yang macam-macam lah kan. Jadi ada benda-benda yang hasil menekuni suatu ataupun bidang ilmu ini tuan-tuan lebih tahu daripada saya. Contoh begitulah. Kan? Cuma mungkin dari sudut kaedah dan metodologi, sebab kita mengalami proses pendidikan yang begitu, itulah dia yang saya selalu berikan penekanan kepada audiens lah, kepada pelajar-pelajar dalam kelas. Kan? Contoh tadilah, kalau kita jumpa hadis, kan, tak boleh kita nak berikan satu kesimpulan hukum. Kan cara mudah nak kena semak dulu hadis ni makbul ke mardud. Betul tak? Dan hari ni cukup mudah. Tak ada soalan? Untunglah cikgu macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh anda bertanya? Sila. Dari mana Pak? Ana Haruna Rashid dari Sendakan Sabah. Sila. Pelopor untuk fikih hadis ni Ustaz, sebenarnya ulama mana? Ada anda pernah dengar ataupun terbaca enggak? Mereka kata Imam Asy-Syafi'i yang pelopor fikih hadis ni. Benarkah Ustaz? Pelopor apa? Yang apa ni? Maksudnya yang mencipta kaidah fikih hadis ni. Yang mula membincangkan. Yang ni tak tahulah, sebab kalau dalam kalangan ulama mazhab yang setahu saya tak ada. Kan dia ilmu yang rasanya dalam 300 ke atas. Nantilah kalau saya pun kena semak balik ni, kan. Kalau pelopor kepada ilmu hadis ni, saya nak kena semak balik. Mungkin kalau secara prinsip memang adalah sebagaimana Nabi SAW sendiri, Nabi meninggalkan pelbagai prinsip ilmu. Cuma datang ulama kemudian mereka memperhalusi dan mengembang ilmu tadi, lalu dianggap sebagai perintis kepada suatu ilmu tadi. Kan? Jadi yang biasanya, wallahualam saya pun tak ingatlah nama ni. Mungkin saya refer kemudian, saya maklumkan kemudian lah. Dalam mustalah ke? Kalau dalam mustalah ada buku-buku antaranya seperti yang ni. Mungkin tuan-tuan boleh tengok. Nampak ke? Tak nampak. Kita ada Manak Khalil Qattan, cara mudah memahami ilmu hadis. Yang tu wallahualam saya tangguhkan jawapan untuk bawa pada yang lain, sebab kalau refer kepada karangan-karangan yang terkenal dalam mustalah hadis ini ialah Rom Hurmuzi, kan, yang meninggal pada 360. Dia dianggap sebagai pioneer ataupun pelopor kepada ilmu mustalah hadis. Ini dalam konteks ilmu mustalah hadis lah, kan. Ataupun nama lain usulul hadis ataupun juga ulum al hadis. Biasalah. Biasa kalau kita orang awam, kita lebih mengenali dengan nama ulum hadis ataupun mustalah hadis. Jangan sangat kita sebut usul hadis. Sama kalau Quran pun ulum Quran, kan. Usul tafsir janganlah. Itu tak ada masalah lah. Itu yang awal lah. Kemudian ada lagi makrifat oleh Imam Abdul Hakim An-Naisaburi dan seterusnya. Baik, takat itulah kot. Kan kalau tidak mau makan hati, tadilah saya kata insya-Allah saya cari, saya semak untuk kita bawa kepada kuliah yang akan datang. InsyaAllah Ustaz. Jazakallah. Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin nak tanya, Ustaz. Saya nama Firdaus, saya di Indonesia ini. Ya, ada Indonesia di mana, Pak? Saya di Riau, di Semarang ini. Ya. Pelopor pengajian hadis di Malaysia dalam sejarah alam Melayu atau khusus Malaysia lah itu
siapa tuk guru kita atau ulama kita di Malaysia yang menjadi pelopor menjadi pengajian hadis nih, sehingga ramai sekarang pengajian-pengajian hadis di Malaysia nih. Ya, mungkin itu Ustaz. Jazakallah khairan. Nak cari pelopor di Malaysia ni. Ini soalan cepu mah oleh saya tak boleh jawab direct ni. Nak cari pelopor maknanya kita akan balik semula kepada sejarah awal perkembangan hadis di Nusantara. Yang tu pun saya tak ingat lah tu, saya kena hold juga kan. Dari sudut ilmu ni saya pun saya sebut apa panggil, jelas lah saya pun tak ada ilmu juga kan. Kadang-kadang lupa, banyak lupa banyak ingat. Cuma dari sudut kaedah, okey, saya boleh carilah. Ada pun pelopor, wallahu alam. Ada buku saya pun tak sempat nak tengok. Okay, ada rakan-rakan boleh bantu lah kot. Allahu alam. Dia berkait dengan kedatangan agama Islam lah. Kedatangan agama Islam pun para sarjana berbeza pandangan. Kan, kalau di Melaka 1403, maka di Terengganu dengan penemuan prasasti ataupun batu bersurat Terengganu 1303, dan di Kelantan Mata Wa'ang Julus 1057. Artinya Kelantan lebih awal lagi menerima Islam. Dan pada masa itu ilmu hadis ini tidak diberikan penekanan oleh ulama pada zaman itu. Kalau kita perhatikan di sepanjang perjalanan sejarah pun, ilmu hadis memang agak kurang diberikan penekanan berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau Tok Khurasan tu macam mana yang kata bawa ilmu hadis, dia mengajar banyak ilmu hadis kan? Tok Khurasan dia daripada Afghanistan lah. Wallahu alam lah. Sebab tu gurunya Aziz pun belajar dengan dia cerita hadis. Itulah. Alhamdulillah, Syed Hasan bin Nur Hasan ini daripada mana? Daripada India ada. Tapi Datuk Khurasan ni kira baru lagi ni kan, dia 1875 hingga 1944. Dan pada masa tu dah ada dah. Cumanya saya rasa tidak proper pengajian hadis tidak diberi penekanan. Saya baca satu tulisan Dr. Fauzi Draman dengan Dr. Kadir. Maknanya tentang karya-karya hadis di Nusantara ini, memang kesimpulan yang didapati adalah kurangnya penekanan kepada bidang hadis berbanding dengan bidang tasawuf, bidang tafsir dan lain-lain. Antara satu wallahualam lah. Cuma penekanan yang agak baru kan, masih lagi mungkin dalam 200 ataupun 300 tahun berbanding dengan ilmu yang lain. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada lagi chatting tu je. Ada nak Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roslan dari Kuching. Dengar Doktor? Dengar. Saya nak tanya berkaitan dengan hadis mursal, hadis dhaif, yang kita nak buat iktibah ataupun ada syahid dia lah, ada syawahid dia. Macam mana kalau hadis tu mursal, dhaif, apabila ada proses iktibah tadi atau mutaba'ah,
hadis dhaif mursal tadi boleh tak jadikan hujah juga? Baik, hadis ni adalah hadis dhaif, kan? Poinnya hadis dhaif, kemudian adalah apa dia panggil syawahid ataupun ada hadis-hadis lain yang menyokong, kan? Ada hadis lain yang menyokong, maka itu yang saya katakan tadi, punca perselisihan sebahagian ulama, ada yang menerima dan menaik taraf hadis tadi itu. Kalau hadis tadi itu dhaif biasalah, kan? Kalau dhaif jidan memang agak sukarlah, kan? Kalau doa jidan, kalau yang doa biasa, doa yang ringan kita panggil, maka sebahagian ulama, kita kata kumpulan A lah, kan, ataupun kumpulan pertama membenarkan untuk dinaik taraf kepada litah border, kan, litah tembok untuk masuk kategori makbul, jadi hasan li ghairi, kan. Dia jadi hasan li ghairi sebab apa? Sebab li ghairi ini, dia hasan tu maknanya elok ataupun baik. Dia jadi baik, kan, jadi grade hasan kerana faktor-faktor yang lain yang mendatang, kan? Faktor lain yang mendatang tadilah kerana ada hadis-hadis yang lain yang saling menguat ataupun saling menyokong. Itu sebab pandangan pertama ada yang membenarkan dan ada pandangan kuat kata tidak. Cuma itu kata punca perbezaan pandangan, kan? Mungkin ada dalam kalangan ulama hadis yang agak syadid ataupun yang agak ketat, no, tak boleh, kan? Yang agak tasawuf, agak longgar, boleh. Di sinilah punca pertikaian ataupun pandangan. Okey, yang kumpulan pertama, okey, mereka berpegang bahawa hadis tadi itu dah daripada dhaif dinaik taraf menjadi hasan li ghairi. So bila hasan li ghairi makbul, maknanya boleh beramal lah, dia kata. Boleh beramal dan boleh berhujah. Nampak tak? Ada golongan yang kedua, kan, yang masih lagi maintain istiqamah, dia kata tak boleh kerana tak cukup syarat gini-ginilah, kan. Dia panjang bincangnya, maka tak boleh beramal. Jadi akhirnya ada dua pandangan terhadap suatu amalan tadi. Itu ringkas cerita tak? Jadi bagi kita, kalaulah benda ni, benda yang perbezaan wujud, perbezaan pandangan dalam kalangan ulama, kan, kita berlapang dada je lah nak kata apa. Bukan kata pendapat aku betul, pendapat kamu salah. Pendapat kamu salah, pendapat aku betul. Dia biasalah sebab dari sudut aliran dalam pelbagai hari ini pun memang wujud. Cuma bagi kita didik diri kita supaya kita nak pastikan bahawa amalan yang kita lakukan tadi itu biarlah berasaskan ataupun bersandarkan kepada hadis-hadis yang memang sabit dan sahih daripada Nabi SAW. Ataupun dalam konteks targhib wa tarhib, dalam konteks fadhil amal, kan, dia boleh dia naik taraf, kan, sekiranya menepatilah dia punya syarat-syarat dia tu, boleh menaik taraf. Cuma dia sebagai penyokong saja, maksudnya aksesoris saja. Dia tidak boleh dijadikan sebagai dalil persyariatan terhadap amalan tertentu. Macam bab zikir, kan, berzikir tentang sesuatu itu memang ada dalil persyariatannya. Untuk nak encourage orang buat, okey, boleh digunakan hadis yang dhaif, kan, hadis yang dhaif. Kalau nak semata-mata nak sabit tentang bacaan zikir tertentu, tak ada. Dan apatah lagi fadilah atau ganjaran di sebalik yang disebutkan dalam hadis yang dhaif tadi tu. Bila sebut hadis yang dhaif, maknanya hadis tu sendiri pun yang tidak pasti daripada Nabi, apatah lagi dia punya fadilah atau kelebihan memang tak ada lah. Kan, kalau berzikir, ada berzikir tentu, misal kata dalam zikir-zikir solat ataupun dan sebagainya, ada tentang persyaratan zikir untuk yang tertentulah, kan. Sebagai contohnya satu hadis yang biasa doa makan, kita baca bismillah, kerana ada sabda Nabi, ya ulam samillah, Nabi kata pada seorang budak, wahai budak, bacalah bismillah, kan. Jadi ulama juga berbeza pandangan tentang hukum, tentang status hadis. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, kan. Jadi apakah doa tadi itu dibaca semasa nak menyuap makanan ataupun juga semasa makanan itu dihidangkan kepada kita. Dan yang satu lagi ialah yang saya dengar malam tadilah dalam Sahih 2 ni, ada seorang penyampai ni, dia kata, okey, tahukah tuan-tuan, ada hadis ni berkenaan yang lebih tepat, dia kata. Tapi dia tak cerita pula riwayat siapa. Dia kata, bismillahi ala barakatillah. Saya makan dia buat, memang ada hadis, tapi hadis tadi itu
tidak tepat sebagaimana yang disampaikan oleh si Fulan tadi. Kan saya pun tak pernah dengar sih saya buat saya makan yang nak makan ni kan. Sebab dia kata orang kita kebanyakannya membaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana tadi itu, maka hadis tadi itu dia kata sebagai ganti bila dia buat saya makan, hadis tadi itu ialah hadis yang tidak sahih kan. Jadi apakah dalam konteks fadhail memang bolehlah kan, tapi kalau kita tahu dah ada dah hadis yang hasan ataupun yang better than, maknanya yang sahih, maka atas dasar ilmu kita baca, kita beramal berdasarkan kepada ranking of hadis tadi. Yang mula-mula okey, hadis hasan, hadis sahih li zati, kemudian li ghairi, hasan li zati, hasan li ghairi. Yang keempat. Yang kelima barulah okey, lintah tembok masuk kepada dhaif, dan dhaif pun ada pelbagai jenis kan. Maka dari sudut nak beramal dah ada dah antara hadis hasan dan hadis dhaif, sudah tentulah atas kefahaman ilmu kita kena beramal dengan hadis yang sahih. Kan, kalau kita berpegang kepada hadis hasan walaupun benda tu sunat tak ada masalah, tapi menunjukkan keutamaan dan kefahaman terhadap hadis itu sebenarnya. Wallahu a'lam. Ya, lihat benda-benda kecil orang pertikaian lah Ustaz, benda yang remeh je. Kan, baca tak baca pun tak ada betul lah. Ala-ala nak baca biarlah tak yang betul. Kan, kerana hari ni kita dah boleh akses. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, kita close lah kelas kita malam ni. Sambung untuk minggu depan. Nanti minggu depan Ustaz Muawiyah bagi link. Sebab saya tak ada, saya pergi umrah. Oh, tak ada tu. Sekarang belakang ni. Allahu Akbar. Kira Ustaz, tak apalah. Tak ada orang tu. Tak apalah, ini sebagai intro lah. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi lah. Aku salah faham tadi, dia tak bergerak tadi. Saya yang awal-awal tadi. Yang akhir baru bergerak. Tak apa. Ustaz baru lagi faham, Ustaz baru guna kan. Kita faham. Okey, kalau tidak ada apa, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan perkongsian sedikit sebanyak ini ada manfaatnya. Yang lemah itu daripada diri saya, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita mendapat payung barakah dan rahmah sepanjang majlis ilmu kita pada malam ini. Aqulu ma sami'tum, aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih atas ilmunya Ustaz. Terima kasih. Terima kasih dokter.